A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para ahli keluarganya, dan juga kita hadiahkan dan juga kepada keturunan Nabi SAW. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita dan segenap guru-guru kita, dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab kita ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dan penterjemah kitab kita ini iaitu Hadratil Marhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Moga-moga dengan kita membaca kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi, kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita sebarkan bersama. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pembacaan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita akan masuk pada suatu fasal, suatu bab yang memperjelaskan tentang fadailul a'mal, ya, bab yang memperjelaskan tentang fadailul a'mal. Baik, diperjelaskan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, ketahuilah bahawa sesiapa yang telah diberitakan kepadanya sesuatu daripada fadailul a'mal, ya, ketahuilah bagi sesiapa yang telah dikhabarkan kepada mereka, ataupun bagi sesiapa yang mendapat information, ya, daripada fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Fadailul a'mal diartikan dekat dalam kitab ini kelebihan setengah-setengah amalan. Fadail adalah perkataan plural, ya, daripada singularnya fadilah. Fadilah berarti kelebihan, ya, keutamaan. Al-a'mal juga daripada perkataan plural yang singularnya dijelaskan al-amal. Al-amal adalah apa? Amalan di dalam bahasa Melayu. Apabila sudah dijelaskan al-a'mal, berarti keutamaan atau kelebihan beberapa amalan-amalan, ataupun nak diartikan seperti mana yang telah diterjemahkan dekat dalam kitab kita ini pun boleh juga, kelebihan setengah-setengah amalan. Ya, maksudnya bab ini memperjelaskan barang siapa yang mendapatkan information, khabar berita
berkenaan tentang fadailul a'mal. Jadi kena buat apa? Dijelaskan, hendaklah ia mengamalkannya walaupun sekali sahaja. Ya. Berarti kalau dia dapat information yang memperjelaskan tentang beberapa keutamaan beribadah, beramalan, maka amalkan walaupun satu kali. Ya, sampai ia dikira dalam kumpulan ahlinya, supaya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan keutamaan ibadah. Dan tidak wajarlah ia meninggalkan amalannya sama sekali. Bahkan yang wajar ialah mengamalkan sekadar yang termampu dan mana yang mampu. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, jadi kalau kita dengar ada ulama-ulama memperjelaskan baca doa ini, baca selawat ini, cuba kita lihat. Ya, bacaan selawat saja dia bukan satu, tapi bermacam-macam selawat yang seperti apa yang kita dengarkan. Ya, ada selawat disebut dengan selawat Ibrahimiyah seperti mana yang kita baca di dalam tahiyat. Ada selawat pula dijelaskan seperti selawat selawat syifa. Ada yang dijelaskan selawat Nurul Anwar, ya, macam-macam selawat para jemaah sekalian, ya. Sampai ada juga sebahagian dari para alim ulama mereka susun kitab untuk membaca selawat. Banyak sekali para alim ulama, ya. Salah satu kitab yang masyhur iaitu membaca selawat kepada Nabi SAW. Ada ulama mereka menyusun baca selawat hari Isnin baca selawat ini, hari Rabu baca selawat ini, hari Isnin baca selawat ini, Selasa baca selawat ini, hari Rabu baca ini, hari Khamis baca ini, hari Jumaat baca ini, hari Sabtu baca ini, hari Ahad baca ini. Yang mana kitab tersebut dinamakan apa kitabnya itu? Iaitu kitab Dalailul Khairat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli rahimallahu ta'ala, seorang wali Allah besar para jemaah sekalian. Ya, begitu jugalah dengan apa? Dengan seperti kitab selawatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga kitab selawatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga kitab selawatnya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, dan banyak lagi para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi diperjelaskan, diajarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab kita ini. Maka kalau kita dengar ada amalan yang baik, apatah lagi seperti membaca selawat, maka amalkan walaupun satu kali. Ada selawat tu kadang-kadang panjang, seperti apa selawat ada dulu sewaktu saya belajar di pondok dulu, ya. Tiap-tiap hari saya diijazahkan oleh Al-Mukarram pengasuh pondok pesantren Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah membaca selawat Masyisyah, ya. Kerana yang menyusun selawat itu adalah seorang ulama besar, ya, Imam Masyishi, yang mana makamnya itu ada di sekarang ini masuk di wilayah negara Morocco para jemaah sekalian, ya. Saya dulu pernah lihat ada orang pergi ziarah makamnya itu di atas gunung, masya-Allah, subhanallah, ya. Panjang selawat dia para jemaah sekalian, ya. Tiap-tiap hari kita amalkan sewaktu kita dekat pondok dulu, ya. Bila saya berangkat ke Hadramut, begitu juga Habib Umar sendiri itu, Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mempunyai kitab yang mana dalam kitab itu semua selawat, subhanallah, ya, subhanallah. Ada bahkan sebahagian daripada selawatnya itu sudah seperti suatu doa yang mana setiap nama Asmaul Husna, ya, Habib Umar tulis selawat dengan nama Ar-Rahman, selawatnya begini, Ar-Rahim, selawatnya begini, Al-Malik, selawatnya begini, ya, Dzul Jalali wal Ikram, selawatnya begini, As-Sabur, ya. Oh, subhanallah, la ilaha illallah, ya. Ini semua fadailul a'mal, amalan-amalan yang baik-baik. Maka kalau boleh kita amalkan walaupun sekali pun jadilah, supaya apa? Kita termasuk dalam kelompok orang yang beramal, orang yang mengamalkan ibadah. Begitu dia. Bahkan yang wajar ia mengamalkan sekadar yang termampu. Kalau dapat kita mengamalkan lebih dari sekali, alhamdulillah, ya.
seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, yang hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika aku menyuruh kamu melakukan suatu amalan, hendaklah kamu kerjakan mana yang kamu mampu. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sangat-sangat baik. Maka diperjelaskan lagi, memang begitulah yang dituntut, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mematuhi, yang taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mematuhi perintah Nabi itu samalah seperti kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan boleh kita faham lagi, Imam Nawawi mengajarkan kepada kita supaya tak perlu kita nak banyak tanya, boleh tak kita amalkan ataupun tak boleh. Ya, ini menurut keterangan mana, hukumnya mana, dalilnya mana. Sudah itu berbentuk suatu amalan yang baik. Contoh seperti selawat ataupun solat, ya, solat sunat ataupun apa, mengaji Al-Quran, ya, seperti kita jadikan Al-Quran itu sebagai wirid. Contoh seperti apa? Saya ustaz suka amalkan membaca surah Yasin. Tiap-tiap hari lepas habis sembahyang mesti saya baca Yasin. Ada orang mereka membaca Yasin setiap habis solat. Subuh baca sekali, zuhur baca sekali, asar baca sekali, maghrib baca sekali, isyak baca sekali. Ada orang baca satu hari satu kali, iaitu tiap-tiap kali selepas habis daripada solat maghrib. Ada pula membacanya apa? Lepas subuh baca sekali, lepas maghrib baca sekali. Bagus ke tak bagus? Bagus, semua bagus. Yang tak bagus adalah orang yang tak nak baca. Itu tak bagus para jemaah sekalian. Sampai diperjelaskan, ya, diperjelaskan oleh beberapa para alim ulama, wabil khusus, ya, guru saya juga, iaitu al-alim al-alamah ad-da'iya ila Allah Al-Habib Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Saggaf, ataupun kita di Singapura selalu masyhur dengan nama beliau Habib Kazim, kita sebut, ya. Selalu orang bilang Habib Kazim. Nama tepat dia apa? Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Saggaf radhiyallahu anhu. Beliau daripada keluarga As-Saggaf. Beliau memperjelaskan apa? Begitu mulia sekali Yasin ini, sampai-sampai dijelaskan apa? Qalbul Quran wa huwa Yasin. Hatinya Al-Quran tu adalah Yasin. Sampai diperjelaskan oleh beliau, Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam susunan kitab silsilah Imam Haddad, memperjelaskan apa? Surah Yasin ini seperti sultan, seperti raja, yang mana semua surah-surah yang lain semua di bawah naungan Yasin. Ibaratnya begitulah dia besarnya surah Yasin ini, ya, iaitu ganjaran dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan berkata juga Al-Habib Kazim memperjelaskan, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakral radhiyallahu an, ya, memperjelaskan apa para jemaah yang dirahmati Allah. Surah Yasin ini, ya, kalau dalam bahasa Melayu dia beginilah, dia ada potongan syair, ya. Tapi kalau saya terjemahkan bahasa Melayunya begini: susah baca Yasin, awak senang. Sakit baca Yasin, awak baik. Sedih baca Yasin, awak bahagia. Sempit rezeki, baca Yasin, rezeki diluaskan. Jauh rezeki, baca Yasin, didekatkan. Lambat rezeki, baca Yasin, dicepatkan. Lambat hajatnya nak dimakbulkan, baca Yasin, dipercepatkan makbul, ya. Dalam keadaan takut, baca Yasin, maka akan terselamatlah ia, ya. Dalam keadaan mungkin tertimpa suatu kecelakaan, baca Yasin, kerana ia akan menolak kecelakaan tersebut. Ini fadilat orang membaca Yasin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dia. Jadi tak perlu untuk kita tak perlu lagi untuk kita apa? Tak perlu lagi untuk kita tanya, ini kira kita baca Yasin tiap-tiap hari ni dalil dia mana? Tak perlu sudah para jemaah sekalian. Sebab apa? Yasin adalah Al-Quran. Sudah.
Kata Habib Kazim, bagaimana? Ini baru kita baca Yasin. Bagaimana kalau kita hari ini baca surah Al-Baqarah, besok baca surah ini, besok baca surah ini? Orang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai wirid. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, itulah ya fasal tentang fadailul a'mal. Seterusnya, fasal yang memperjelaskan tentang telah berkata para ulama ahli hadis dan ulama ahli fiqh. Ya, ulama ahli hadis berarti ulama-ulama muhaddithin. Itu dia. Kalau ulama ahli hadis diperjelaskan apa? Muhaddithin. Ulama-ulama ahli hadis. Kalau ulama-ulama fiqh diperjelaskan apa? Ulama-ulama fuqaha, dia bilang. Itu dia. Yang lainnya harus telah berkata para alim ulama hadis dan ulama fiqh dan yang lain, ya, dan selain daripada ulama-ulama muhaddisin dan ulama-ulama fuqaha, berarti apa? Ulama-ulama yang lain, ya, ulama-ulama yang lain. Harus hukumnya, malah sangat dituntut mengamalkan fadailul a'mal. Berarti apa? Hukum dia bukan haram, boleh diamalkan. Ini amalan-amalan yang ada kelebihan dan keutamaannya, juga termasuk perbuatan yang dianjurkan atau yang mengancam dengan bergantung kepada hadis dhaif selama hadis itu bukan maudhu, iaitu bukan palsu. Tengok para jemaah sekalian, ya, kan ada orang-orang mengatakan apa? Oh, tak boleh, kita kena amalkan hadis yang sahih saja, ya. Okey, bagus, saya setuju. Tapi tak bolehlah kita pula mempunyai pandangan, pendapat yang memperjelaskan apa? Oh, ini hadis apa? Hadis dhaif, tak boleh pakai. Buang hadis ni. Kita tak boleh suka-suka buang hadis para jemaah sekalian. Baik dia hadis sahih ataupun hadis dhaif, dia tetap hadis. Dia tetap hadis para jemaah sekalian. Maksud saya dia tetap hadis apa? Ya, mungkin ia adalah percakapan Rasulullah ataupun ia merupakan perbuatan Rasulullah. Jadi tak boleh kita suka-suka buang. Ya, tak boleh kita suka-suka buang. Melainkan kalau hadis itu apa? Hadis maudhu, yang disebut dengan hadis palsu. Jadi apa ni hadis palsu para jemaah sekalian? Ya, diperjelaskan hadis maudhu ataupun hadis palsu, dan semaksud dengannya ialah hadis yang sangat lemah. Jika tidak boleh beramal dengan hadis seorang yang dituduh pendusta atau dicurigai kepercayaannya, boleh beramal dengan hadis dhaif dengan dua syarat. Apa kata Imam Nawawi ni? Syarat yang pertama, hadis itu ada asalnya yang nyata seperti yang tergolong kepada umum atau kaedah yang menyeluruh dalam keadaan terdesak. Maksudnya tu bagaimana para jemaah sekalian? Nanti saya jelaskan. Syarat yang kedua pula, ketika mengamalkannya tidak boleh mengiktikad ketegasan hadis itu, bahkan dengan ihtiyat, iaitu berhati-hati. Maksud dia macam mana ni? Okey. Dia kalau hadis sahih para jemaah sekalian, hadis sahih ni selalu hadis sahih ni bagaimana? Semua ulama-ulama ahli hadis semua setuju dengan hadis ini. Maka disebut dengan apa? Muttafaqun alaih. Ya, yang disepakati atasnya, iaitu yang disepakati hadisnya. Jadi apa? Semua ulama-ulama ahli hadis. Seperti saya jelaskan, ulama-ulama ahli hadis ada 6 yang disebut dengan ashabus sunan. Ya. Tapi kalau dia hadis tu hadis dhaif pula, macam mana para jemaah sekalian? Mungkin salah satu daripada rawi ni siapa? Yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, kan hadis kan kita dengar, contoh katakan, ya, saya baca satu hadis yang mana saya dengar daripada guru saya dengar daripada gurunya dengar daripada gurunya sampai kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ini awak dengar hadis ini daripada saya. Tahu-tahu awak pun jumpa dengan ulama yang lain. Ulama tu pun jelaskan apa? Hadis ini yang mana, ya, saya dengar hadis ni daripada bapaknya, bapak dia dengar daripada gurunya ada guru sampailah kepada salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, dan barulah dijelaskan telah bersabda Rasulullah SAW. Tengok, awak dah dengar saya baca hadis ini
ya, dan orang tu pun baca hadis tu sama juga. Ini berarti apa? Rawi-rawi yang riwayatkan tu banyak, maka dia jadilah, maka mereka pun apa? Sepakat dengan hadis ini betul, maka jadi dia hadis sahih. Tapi kalau hadis dhaif pula, bagaimana para jemaah sekalian? Salah satu daripada yang meriwayatkan hadis ini ada tingkah lakunya tak baik. Ulama jelaskan demikian, maka hadis ini dia tak boleh sampai kepada martabat sahih. Ada ulama jelaskan dhaif, tapi dia tetap hadis. Tu dia. Cuma kalau dia tetap hadis kerana dia sudah jatuh dia punya martabat, ya, apa yang kita perlu untuk kita buat? Boleh kita amalkan, tapi jangan kita mempelopori hadis ini, jelaskan ini hadis ni kita mesti amalkan apa. No. Selagi ada hadis sahih, jadi dia dapat mengatasi hadis dhaif ini. Tapi bukanlah artinya hadis dhaif ini apa tak boleh terus diamalkan. No, tidak para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita perlu faham. Ini yang disebut dengan ilmu hadis. Ya, ini yang disebutkan dengan ilmu hadis. Sebenarnya ilmu hadis ni pembahasan dia panjang para jemaah sekalian. Sangat-sangat panjang pembahasan ilmu hadis. Dulu sewaktu saya mula-mula mengajar sewaktu mula-mula saya baca kitab Riyadhus Salihin susunan Imam Nawawi ada jelaskan, ya, macam mana tu ilmu hadis sebelum masuk hadis yang pertama. Pernah dulu saya ada jelaskan berkenaan tentang ilmu hadis. Nanti insya-Allah saya try cari video dia mana, kalau ada nanti insya-Allah saya akan share dekat dalam Facebook Majlis Rasulullah. Baik. Seterusnya para jemaah sekalian, adapun hukum-hukum mengenai yang halal dan yang haram, hukum-hukum fahamlah kita apa maksud dia. Jual beli, ya, baik dia berunsur jual beli yang boleh, ya, ataupun tak boleh, ataupun jual beli yang boleh tapi dia bukan jual beli yang seperti biasa, dia jual beli yang kadang-kadang, ataupun jual beli yang seperti biasa. Nanti saya ceritalah para jemaah sekalian, ya. Ya, nanti insya-Allah, ya. Lagi satu, hukum-hukum yang macam mana? Hukum-hukum yang melibatkan tentang nikah kahwin. Ya, maksud nikah kahwin apa sahaja yang bersangkutan tentang pernikahan. Salah satu yang bersangkutan tentang pernikahan apa? Selain daripada nikah, walimah. Lagi apa? Nafkah. Lagi apa para jemaah sekalian? Talak, cerai. Lagi apa para jemaah sekalian? Nikah lagi. Ini kan termasuk dalam bab nikah. Nikah lagi macam mana? Ya, dia dah nikah, lepas tu dia nikah lagi. Berarti apa? Dia ada isteri nombor 2, dia ada isteri nombor 3, dia ada isteri nombor 4. Macam tu lah para jemaah. Ini semua dalam bab nikah para jemaah sekalian. Ini semua dalam bab nikah yang dalam hukum fikih disebut apa? Disebut munakahat. Kalau jual beli tadi dalam hukum fikih disebut apa? Muamalat. Tu dia. Ya, tengok dijelaskan nikah, kahwin, talak, cerai dan lain-lain lagi, maka tiada boleh berpegang melainkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan. Ya, hadis hasan ini hadis apa pula ni, ya Allah? Tadi ustaz bilang dhaif, sekali lepas tu ada hadis maudhu palsu, lepas tu ada hadis sahih, lepas tu ada hadis hasan. Hadis hasan ni macam mana? Oh, mungkin ni hadis ustaz Hasan kot. Macam mana ni? Tak ada. Memang nama hadis tu hadis hasan, bukan hadis ustaz Hasan. Saya bukan sahabat Nabi. Sebab saya tak pernah jumpa Nabi, saya tak hidup satu zaman dengan Nabi pun. Nabi beranak, kalau kita buka sejarah Islam, Nabi dilahirkan pada Amul Fil, tahun gajah. Ustaz Hasan dilahirkan pada tahun bila para jemaah sekalian? Ustaz Hasan dilahirkan di hospital yang ada dekat Singapura yang namanya Kandang Kerbau. Yang sekarang dinamakan hospital itu KK. Tu dia para jemaah sekalian. Jadi tak sama. Ya, jadi bukan hadis Ustaz Hasan. Gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi apa ni hadis hasan? Diperjelaskan, ya. Sama ada dia dianggap hasan pada zat hadis itu ataupun bergantung kepada yang lain. Umpama
telah dibaguskan kelemahan hadis itu oleh seorang yang jujur. Ya, hadis itu tadi seperti tadi saya jelaskan, adalah rawi dia sikit ke, tapi ada orang yang jujur. Orang yang jujur ni dalam ilmu hadis disebut apa? Orang yang thiqah nama dia. Ya, dalam bahasa Arab jujur itu dalam ilmu hadis disebut thiqah. Ya, thiqah. Ya, orang itu jujur. Ya, maksud thiqah di sini, apa dia cakap, apa dia laksanakan, percakapannya dan perbuatannya memang boleh dipercayai. Tu dia. Dengan mengulasnya, ya, dia dapat mengulaskan hadis tersebut, ya, dari beberapa jalan isnad hadis yang berbagai-bagai sehingga ia dianggap hasan kerana pengulasannya. Seperti tadi, awak dengar hadis daripada saya, lepas tu awak dengar hadis, ya, katakanlah hadis A, katakan awak dengar daripada saya, awak dengar daripada ustaz lain pun hadis tu hadis A, tahu-tahu ada ustaz lagi pula dia kata, oh ni hadis ni dia bukan sahih. Tahu-tahu datang lagi satu ustaz, tak, gini sebenarnya saya betulkan. Yang dijelaskan hadis tu, rawi dia sebenarnya dia apa, memperbaiki rawi tersebut. Bukan dengan apa, dengan ada sesetengah pihak, sesetengah fahaman, ya, rawi tersebut kalau dia apa, ada sikit tak betul je, mereka pun jelaskan apa, ini rawi tak betul, tak boleh pakai. Terus apa, mereka hentam rawi ni cukup-cukup, oh ini tak betul para jemaah sekalian. Tu dia, ya, ini tak betul. Maka barulah boleh dianggap hasan dan dikemukakan sebagai hujah atau dalil kerananya. Begitulah yang dimaksudkan, ya. Jadi, ya, sekali lagi dijelaskan apa, perlu kita faham dari segi hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disebutkan dalam ilmu-ilmu fikih, ya, perlu, sangat-sangat perlu, ya. Tidak ada jalan lain, hanya boleh dilandaskan dengan berpegang kepada hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang hasan. Melainkan, tengok Imam ni jelaskan, melainkan dalam keadaan terdesak pada sesuatu urusan, seperti jika ada hadis dhaif yang memakruhkan setengah jual beli atau pernikahan, maka yang wajar ialah menjauhkan diri daripadanya, tetapi tidak wajib. Tu dia para jemaah sekalian. Maksudnya apa? Selagi ada hadis sahih yang kuat, maka kita gunakan hadis sahih yang kuat. Jangan kita langsung mengambil hadis, okeylah ini ada hadis kan, okey jom kita terus ambil hadis. Tak boleh. Kita nak amalkan hadis, kita perlu tahu ilmu hadis dan perlu kita rujuk kepada para alim ulama. Contohnya seperti kitab-kitab muktabar. Ya, tak boleh terus main cekup hadis terus amalkan. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak sampai kepada standard orang yang nak amalkan hadis. Ya, orang yang nak amalkan hadis. Contoh para jemaah sekalian, ya, dulu kita selalu dengar dekat kota Mekah ada seorang ulama besar yang mana di negara kita Singapura selalu bilang apa? Imam Maliki Mekah. Ini orang dulu-dululah selalu bilang lah, ya, Imam Maliki Mekah. Ya, Imam Maliki Mekah. Tapi sebenarnya siapa para jemaah sekalian? Namanya adalah Al-Muhaddith Al-Haramain Al-Syarifain. Al-Muhaddith iaitu ulama ahli hadis Al-Haramain Al-Syarifain, dua kota haram yang mulia, iaitu ulama hadis kota Mekah dan kota Madinah yang mulia. Siapa nama dia? As-Sayyid Al-Allamah Al-Alim As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, daripada keluarga Al-Maliki Al-Hasani, daripada keturunan Rasulullah, dari cucunya iaitu Sayyidina Hasan. Ini ulama besar para jemaah sekalian, ya, sampai diperjelaskan apa? Semua hadis-hadis Rasulullah, 6 kitab ulama-ulama hadis yang disebut, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, katanya apa? Semua ada di sini aku.
Dan setiap daripada hadis tersebut aku ada sanadnya, katanya. Sanad tu bagaimana? Ya, setiap daripada hadis tu dia boleh riwayatkan hadis. Sebab apa? Dia ada sanadnya. Dia dengar hadis ini daripada gurunya, dia dengar daripada bapaknya, dari sampai ke sahabat-sahabat Rasulullah, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin bagi para jemaah yang mungkin kalaulah dulu awak pernah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ya, dengan sebahagian besar daripada para alim ulama Singapura, ya, boleh kita dapat jumpa dia. Saya alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun 2004 saya menunaikan ibadah haji. Saya dengan kawan-kawan saya, ya, kita daripada Darul Mustafa, kita dapat ziarah ke almarhum Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ya. Dan kita dapatlah sedikit, ya, ijazah daripada beliau, ijazah sanad hadis, ya. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Beliau sendiri para jemaah sekalian memperjelaskan apa? Walaupun aku ni faham, hafal dan aku ada sanadnya kepada 6 kitab hadis ini, tapi aku masih bermazhab, katanya. Tengok masya-Allah para jemaah sekalian. Berarti apa? Dia tak akan putuskan suatu hukum dengan apa? Pendapat dia sendiri. Walaupun dia mampu, boleh mengeluarkan hukum, dia boleh putus, tapi apa? Dia masih menghormati ulama. Selalu nanti dia jelaskan, qala Syafi'i telah berkata Syafi'i begini, qala Maliki kata Maliki begini, dia kata Hanafi begini, kata Hambali begini. Masya-Allah, la ilaha illallah. Ya. Datuk beliau adalah guru di Masjidil Haram. Ayah beliau guru di Masjidil Haram, dan beliau sendiri pun guru di Masjidil Haram. Subhanallah para jemaah sekalian, ya, sangat-sangat alim. Ya, sangat-sangat alim. Beliau pun dah meninggal dah para jemaah sekalian, ya. Memang bila beliau meninggal tu merupakan satu kehilangan besar bagi ulama Islam, bagi umat Islam satu dunia. Rugi besar para jemaah sekalian. Ya, Allah sayang dia, Allah ambil dia. Ya, sampai sekarang kalau siapa pergi Mekah ziarah ke kubur Ma'lah, makam Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ada. Dia dekat dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Baik, diperjelaskan lagi, ya, saya sengaja menyebut fasal ini, ya, iaitu Imam Nawawi sengaja menyebut, ya, bab ini di sini kerana nanti terdapat dalam buku ini beberapa buah hadis yang saya kategorikan, yang Imam Nawawi sendiri, ya, mengkategorikan sebagai sahih atau hasan atau dhaif, atau saya diamkan diri mengenainya kerana ketidakterangan perkara itu kepada saya atau sebagainya. Saya ingin tegaskan, iaitu Imam Nawawi ingin tegaskan kaedah ini dari permulaan kitab ini supaya para pembaca mengetahuinya. Kita tengok apa jemaah sekalian. Ini baru betul ulama, ya. Ada hadisnya dimasukkan dekat dalam kitab ni. Ini hadis sahih. Ada hadisnya itu hasan. Ada hadisnya itu dhaif. Ada hadisnya dia tak dapat nak mengatakan apa-apa, jadi dia diam. Ya. Maksud dia diam tu apa? Dia tidak menyalahkan hadis ini, ya, dan dia tak buang hadis ni. Sebab itu disebut fadailul a'mal, keutamaan beramal. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Begitulah dia, ya. Ustaz, ya. Bingunglah ustaz, apa dia? Ni macam mana ni? Dhaif gini, ya. Ni ada orang WhatsApp ni tanya saya ni para jemaah sekalian, dia bingung saya ustaz. Okeylah, kalau awak bingung gini sudah senang. Ya. Dia dhaif ke, sahih ke, seperti tadi saya jelaskan, hasan ke, dia tetap hadis. Tapi kita tak boleh nak tolak hadis dhaif, tak boleh. Kita tengok ada apa, senang cakap ginilah. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Saya kasih contoh. Ya. Ada orang tu dia jual makanan, ya, dengan bungkusan yang cantik. Jadi bila kita tengok bungkusan cantik pun, ini bersih lah, sedap sikit.
kedai sebelah jual sama makanan dengan dia, tapi tak bungkus dengan bungkusan yang cantik. Dia bungkus dengan apa? Dia bungkus dengan, dia masuk plastik, dia ikat. Kedai sebelah ada lagi satu pun sama jual barang makan macam gitu juga, ya, tapi dia tak bungkus dengan plastik. Dia ambil kertas yang macam biasa kita beli nasi bungkus ke roti prata ke, dia taruh semua, dia bungkus gitu, lah. Tapi tiga-tiga barang makannya sama. Yang satu bungkus dengan apa, styrofoam ke tupperware ke macam mana, yang lagi satu bungkus plastik ikat, yang lagi satu bungkus dengan kertas, tapi tetap barang makan sama. Ya, jadi macam mana? Bagaimana? Kita pun tengok, ini bungkus kertas orang-orang buang lah. Rezeki mana boleh buang? Dosa tak? Membazir. Ini pun bungkus plastik dia apa dia bungkus dengan plastik, tengok bila diikat habis semua berterabur kat dalam, buang lah. Mana kita boleh buang rezeki? Tak boleh. Jadi bagaimana? Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau awak tak nak makan dari bungkusan ke, dari ikat plastik ke, dari styrofoam ke, tupperware ke, awak jangan buang barang makan tersebut. Tak boleh buang. Sebab ini rezeki. Allah Ta'ala jadikan rezeki bukan untuk dibuang. Allah Ta'ala jadikan rezeki untuk dimakan. Kalau awak tak nak, jangan buang, kasih orang, sedekahkan. Begitulah maksud dia. Tak boleh suka-suka. Ada fahaman, buang terus hadis ni, tak boleh pakai tu. Apa yang saya faham, yang saya belajar daripada guru-guru saya, memperjelaskan apa? Walaupun tu hadis dhaif, tak boleh buang. Ya, pernah penterjemah kitab ini, almarhum Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, saya tanyakan benda ini, Kif Habib gini-gini. Terus Habib bilang apa? Ente faham apa makna dhaif? Faham Habib? Apa makna dhaif? Dhaif lemah Habib. Taib. Ada tak bilang? Ya, ente sendiri bilang lemah. Baik. Sekarang ente tak tahu asal usul hadis ini, tapi melalui rawi-rawi hadis, ulama-ulama hadis, ente pun faham hadis ini dhaif. Jadi apa ente faham dengan hadis? Saya bilang, Habib, kalau hadis itu setahu saya percakapan, perbuatannya Rasulullah. Kata dia. Kalau ia percakapan, ia perbuatannya Rasulullah, ente berani buang tak? Ente berani tak bilang ini hadis tak betul, jangan amalkan, siapa amalkan kafir, bid'ah, haram, masuk neraka? Berani ente? Oh, tak berani Habib. Sebab ya mungkin ini, tu dia punya mungkin. Di situlah para alim ulama hadis pun mereka tak buang, para jemaah sekalian. Mereka tak buang. Sampai-sampai ulama hadis ada, mereka kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ada lagi satu volume yang ekstra, ya, dijelaskan itu semua ada volume ekstra tu, itu mereka kumpulkan, ini hadis dhaif menurut mereka, menurut ulama ni. Tu dia. Jadi bukti apa? Kenapa dikumpulkan? Apa pasal dikumpulkan? Dia tak buang hadis dhaif. Maka jangan suka-suka kita buang hadis, tak boleh. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita teruskan lagi pembacaan kitab kita ini. Ya. Baik, fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga memperjelaskan, ketahuilah sebagaimana dituntut daripada kita untuk berzikir. Ini Imam Nawawi dah memperjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Imam Nawawi jelaskan, ketahuilah sebagaimana dituntut daripada kita untuk berzikir. Berarti dituntut apa? Allah Ta'ala perintahkan kita untuk senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, jangan pernah stop ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula kita dituntut di halaqah majlis zikir. Halaqah ni apa para jemaah sekalian? Halaqah adalah kumpulan yang berkumpul, yang mana mereka berkumpul berzikir pada Allah Ta'ala. Berarti apa perlu kita buat para jemaah sekalian? Ya, apa perlu kita buat para jemaah sekalian? Dianjurkan, memang di dalam agama Islam dianjurkan kita kalau beribadah tu ibadah berjemaah. Jadi bila kita salah satu kita beribadah berjemaah, apa dia para jemaah sekalian? Kita kumpul ramai-ramai zikir.
kita kumpul ramai-ramai baca Quran. Kita kumpul ramai-ramai baca selawat. Kita kumpul ramai-ramai, ya, apa? Kita kumpul ramai-ramai belajar ilmu fardu ain. Ni dia zikir para jemaah sekalian. Ini zikir. Ya. Ada banyak dalil-dalil. Berarti apa? Bukti-bukti para jemaah sekalian. Ya. Bukti-bukti, ya, dalil-dalil yang menganjurkan demikian. Yang suruh kita laksanakan perbuatan demikian. Jangan kita tak laksanakan. Ustaz, habis sekarang tengah Covid ni macam mana kita nak laksanakan? Baik, kalau tengah Covid kita tak dapat nak laksanakan, kan boleh Zoom. Awak telefon lah mungkin kawan-kawan awak ke siapa ke. Kita dah lama tak duduk mengaji Quran sama-sama. Ini kan tengah Covid kan. Kita Zoom lah, jom Zoom. Okey, Zoom, duduk. Dia baca sikit, 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 dia baca sikit. Okey, setengah jam dah. Okey, alhamdulillah, dah stop dah. Tu nama dia, berkumpul. Jadi apa? Jangan, lagi satu para jemaah saya, jangan kita jadikan sebab ini Covid ni, gara-gara Covid lah aku tak dapat nak berzikir, aku tak dapat nak ibadah. Tak ada. Ya, Covid ni nanti dia settle lah. Ya. Macam mana Ustaz tahu dia settle? Serahkan sama Allah, sudahlah. Kita disuruh tutup mask, disuruh ambil injection, disuruh pergi ambil gini. Sudahlah. Dah buat semua tu kan, sudah, serahkan sama Allah, sudah. Ya. Yang mana akan saya sebut, kata Imam Nawawi, ya, terkemudian pada tempat-tempat yang dikhususkan kerananya, insya-Allah taala. Di sini memandailah disebutkan hadis riwayat Ibnu Umar. Hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar macam mana ni para jemaah sekalian? Baik. Imam Nawawi memperjelaskan, pengarang telah menisbahkannya kepada Ibnu Umar. Ya, nisbahkan berarti apa? Dihubung kaitkan kepada Ibnu Umar. Tetapi tiada disebut siapa yang mengeluarkannya. Namun yang tersebut dalam kitab Syu'abul Iman, ia telah dikeluarkan oleh Anas. Anas berarti siapa? Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, pelopor mazhab Imam Hanbali, yang dia ada kitab hadisnya yang terbesar yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Tu dia. Ya, begitu juga yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ya, dalam kitab hadis Sunan Imam Tirmizi. Imam Baihaqi, ya, Sunan Imam Baihaqi dalam masing-masing kitabnya, dan juga disebutkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya, dinamakan kitabnya Al-Kabir, yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa para jemaah sekalian? Sering saya mengatakan Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah pakcik Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas pakcik Nabi, Abdullah sepupu Nabi. Ya, sebab itu kalau disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, moga-moga Allah Taala meridai kepada kedua-duanya. Ibnu Umar pun sama, ya, iaitu apa? Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Jadi selalu sebab apa? Radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah Taala meridai Sayyidina Abdullah dan juga meridai Sayyidina Umar. Dan juga dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tengok, berarti apa? Banyak jalur dia para jemaah sekalian. Ya, satu hadis tapi ini riwayatkan, ini riwayatkan, ini riwayatkan, ini riwayatkan. Ya, ini riwayatkan, walaupun kata Imam Nawawi tiada disebutkan siapa yang keluarkannya. Kira dia punya asal tu dari mana asal keluar dia, tak ada. Tapi banyak, ini cakap, ini cakap, ini cakap, ini cakap. Begitulah dia. Ya, begitu juga dia yang dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya, ya, dan juga Abu Ya'la, Imam Tabrani, Imam Bazzar, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan juga daripada hadis Jabir. Jabir ni siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari,
seorang sahabat Nabi SAW. Namun begitu Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar selalu kalau kita sebut hadis, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama besar ni para jemaah sekalian, ya. Ulama besar para jemaah. Salah satu kitab terbesar Imam Ibnu Hajar dalam hadis Nabi SAW, iaitu yang disebut dengan Fathul Bari. Disebut Fathul Bari ala syarah Sahihul Bukhari. Imam Ibnu Hajar dia mensyarahkan, dia memperjelaskan, ya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Tu dia. Ya, diperjelaskan, sebab itu disebut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Dalam bukunya, ya, komentarnya mengenai buku ini katanya, aku tidak mengetahui sumber hadis ini daripada Ibnu Umar. Saya berkata, dia adalah hadis hasan dengan jalan isnadnya dan bukti-buktinya, kerana itulah ia dapat diperbaguskan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain perawi hadis. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi balik tadi diperjelaskan, ya, di sini memadailah disebutkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Tadi bila sebut nama Ibnu Umar, inilah hadis dia sekarang ni yang kita nak baca ni, ya, berkenaan tentang zikir para jemaah sekalian. Apa bunyi hadisnya? Diperjelaskan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikir. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Apa maksudnya? Jika kamu melalui kebun-kebun syurga, tengok, idza marartum birriyadil jannah, bila kamu melalui, berarti apa? Awak tengah jalan-jalan, sekali awak pun apa? Ternampak kebun syurga. Apa kata Rasulullah? Farta'u. Ada ulama meriwayatkan, kalau Imam Nawawi jelaskan apa? Maka bersenang lenanglah di situ. Ada ulama jelaskan maksud farta'u bukan bersenang lenang, tapi apa? Stop. Bila dah stop tu buat apa Pak Jemaah? Awak biasa kalau jalan, ya, tahu-tahu apa? Awak tak ada niat tau nak pergi kedai ikan. Tapi bila awak jalan, nampak kedai ikan pula tu ada ikan merah red snapper. Kan mahal ikan merah red snapper. Besar pula tu. Awak pun stop. Bila awak stop tu, awak buat apa? Awak tengok. Bila dah tengok, kan tanya, kita tak pergi kedai ikan, tetapi tengok ikan ni macam cantik. Tanya boleh, halo uncle, Pek, ini ikan berapa ni harga? Kan awak tanya. Itu maksud dia farta'u. Senang cakap, singgahlah sekejap. Macam tu lah, ya. Maka sahabat jelaskan, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ya, sahabat tanya, apa itu kebun-kebun syurga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memperjelaskan apa? Hilaqudz zikir. Ia adalah apa? Bulatan majlis zikir. Senang cakap apa? Ada a group of people sedang berzikir. Dan Rasulullah jelaskan lebih, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin, kerana Allah Ta'ala mempunyai ramai malaikatnya yang berpusing keliling, yatlubuna hilaqudz zikir, yang mana mereka mencari tempat-tempat bulatan majlis zikir. Malaikat-malaikat ni cari mana ada orang sedang berzikir, dia duduk satu grup, ya, berzikir. Macam mana? Awak berzikir dengan apa? Mungkin ada orang dia berzikir, dia pun apa? Ramai-ramai zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berzikir. Ataupun dia berzikir tu bagaimana? Zikir dia, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, yang raimu ikut, ya Rabbi. Ini zikir para jemaah sekalian, zikir. Ataupun lagi satu apa? Orang apa? Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina dia berhenti, dia ni sambung, itu zikir para jemaah sekalian. Zikir. Tu dia.
Ya, begitulah dia para jemaah. Ada juga ulama jelaskan apa maksud kumpulan zikir ni apa. Okey, sekarang ni kita berkumpul, kita nak buat apa ni? Oh ustaz, kita berkumpul, kita nak baca kitab hadis. Okey, dia pun baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun baca hadis ni. Dah baca hadis ni, dia pun dah huraikan hadis ni, dia pindah sebelah kitab ni. Sambung awak baca hadis dia lagi, sambung. Ini mana apa? Majlis zikir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ya. Tengok malaikat buat apa? Malaikat pusing cari mana grup ni. Agak-agak malaikat pusing cari grup ni, malaikat nak buat apa? Fa idza atau alaihim hafu bihim, kata Rasulullah SAW. Ya, apabila mereka mendatangi majlis itu, mereka mengelilingi orang-orang yang berada di dalam majlis itu. Ya. Ada juga diperjelaskan oleh Imam Nawawi, iaitu para malaikat pun ikut serta duduk sama-sama dalam majlis itu. Mereka pun ikut bertasbih sambil mendoakan mereka ketika hendak berpisah dengan mereka. Wallahu alam. Masya-Allah. Sebab itu sebahagian besar dari para alim ulama selalu memperjelaskan apa? Mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita dalam majlis yang penuh dengan berkat ini, taman daripada taman-taman syurga. Dan sekiranya kalau Allah keluarkan kita, habis majlis ini selesai, kita keluar semua daripada majlis ini, mudah-mudahan bila kita keluar, dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Inilah dia yang disebutkan majlis zikir. Tengok para jemaah sekalian, tengok kita dekat Singapura, hari Khamis malam Jumaat, banyak orang pergi Masjid Ba'alwi. Dia bilang apa? Kita nak ikut ratib Masjid Ba'alawi, dia bilang. Padahal dia baca ratib Al-Atas, sebab daripada keturunan Al-Atas. Tengok bila Habib Hasan baca, ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Lepas tu ramai-ramai juga, ya latif. Kan dia punya apa? Kita bilang, tengok dia punya atmosfer zikir. Subhanallah. Begitu jugalah para jemaah sekalian dengan majlis-majlis yang lain. Ada orang apa? Majlis zikir tarikat, bismillah, tawakal Allah, tak jadi masalah. Astaghfirullahalazim, dia istighfar sama-sama. Selain itu apa? Dia zikir Allah, 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 Allah. Boleh, tak jadi masalah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh, tak apa. Tengok kita kumpul ramai-ramai, kalau apa, jom apa, ada orang meninggal, kita kumpul, kita buat apa? Kita baca tahlil. Betul tak betul para jemaah? Itu majlis zikir. Kita kan baca tahlil, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu majlis zikir para jemaah sekalian. Kumpulan orang majlis seperti ini. Sebab tu Rasulullah jelaskan, ya, farta'u, kata Rasulullah. Ya, maksud farta'u tu apa? Ya, kalau awak jumpa ada dengar majlis macam gini, ya, maksud farta'u tu join lah sekali. Jangan pula kita, ini apa bising-bising ni, aku nak tidur pun tak boleh. Apa ini? Kita tak mau para jemaah sekalian. Ya, tak mau. Ya, sampai-sampai diperjelaskan oleh para alim ulama, orang yang dapat datang ke majlis zikir tu tapi dia tak dapat ikut zikir, sebab mungkin dia ada urusan yang tak dapat nak dielakkan, dia dapat dah sampai pada majlis tu pada ujung-ujung majlis. Ujung-ujung majlis tu apa? Ya, mungkin dia sampai majlis pun dah habis, keluarlah dulang makan, duduk makan. Apakah dia dapat pahala majlis zikir? Ya, dia dapat pahala majlis zikir. Ataupun majlis dah habis, makan pun dah habis, tinggal nak gulung tikar para jemaah sekalian. Dapat tak dia? Dapat. Begitulah dia para jemaah sekalian. Jadi apa? Jangan kita tinggalkan zikir kepada Allah Ta'ala dalam bentuk majlis apa sekalipun. Dan jangan pernah cuba-cuba kita memperjelaskan apa? Kita memperjelaskan bahawasanya ini betul ke dia zikir macam gini ni? Boleh ke baca macam gini ke? Jangan pernah kita ganggu majlis zikir.
Jangan pernah kita ganggu taman-taman Riyadul Jannah, kata Rasulullah, taman-taman daripada taman-taman syurga. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita ganggu. Jangan cuba-cuba untuk kita apa? Ni sesat ni, tak boleh ni. Hati-hati. Ya, sebab kita tak tahu di dalam perkumpulan tersebut mungkin salah satu orang yang ada dekat dalam kumpulan tersebut, ya, orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah, ataupun orang itu apa, doanya pasti dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu menjadi sebab, gara-gara dia hadir saja majlis tersebut, walaupun dia tak pimpin, ya, ada orang lain dia hadir, dia jadi gara-gara dia hadir, maka doa-doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jangan pernah-pernah kita apa? Jangan pernah-pernah untuk mengganggu majlis zikir. Satu. Dan jangan pernah kita tak mau datang majlis zikir. Dan jangan pernah pula kita apa? Lalu majlis zikir nampak tapi buat bodoh. Jangan. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nanti insya-Allah kita sambung lagi lah para jemaah sekalian, ya. Sedap pula kita baca bab gini, ya, masya-Allah, ya. Waktu isyak pun dah masuk lah para jemaah sekalian, ya. Jadi saya cukupkanlah kita punya pengajian pada kali ini. Nanti insya-Allah minggu depan hari Isnin kita baca lagi kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ya. Besok majlis apa? Besok pengajian kitab Riyadhus Salihin, anjuran Masjid Abdul Razak para jemaah sekalian, ya. Insya-Allah jangan lupa para jemaah sekalian, besok insya-Allah, ya, kita mulakan pada jam 7.45 ataupun lebih awal lagi lah para jemaah sekalian, ya. Sebab maghrib pun dah makin lambat. Saya selalu standby para jemaah sekalian. Standby macam mana? Sebelum maghrib tu saya dah siap dah. Begitu azan, habis azan, saya pun dengan family kita semayang dulu. Habis semayang dah wirid dah apa, bismillah, terus kita start lah para jemaah sekalian. Jadi kita tak buang-buang masa. Ya. Kenapa ustaz buat macam itu? Sebab para jemaah sekalian, berkata para alim ulama, ya, peliharalah kamu beberapa waktu yang sangat-sangat mustajab waktu tersebut. Satu, waktu itu tengah malam, sepertiga malam, separuh dari, senang cakap, qiyamul lail lah, waktu malam lah para jemaah sekalian, ya. Yang kedua pula, jaga waktu apa? Jaga waktu selepas subuh. Jaga waktu, ya. Dan lagi satu, jaga waktu apa para jemaah sekalian? Jaga waktu selepas asar ataupun sebelum maghrib. Jaga waktu ni. Dan juga jaga waktu antara maghrib dan isyak. Kerana waktu-waktu ini diperjelaskan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Apa maksudnya khairun minad dunya wa ma fiha? Dia adalah waktu yang lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ibarat para alim ulama memperjelaskan apa? Ibarat seperti dia mendapatkan kanzun min kunuzil jannah. Iaitu ibarat seperti dia mendapatkan harta benda dari harta karun daripada harta karunnya syurga. Itu mustajabnya waktu tersebut. Sebab itu saya jaga para jemaah sekalian, ya. Lepas maghrib kita start. Ya. Ada juga banyak orang WhatsApp saya tanya, ustaz, jangan buat lepas maghrib lah, petang pun buat jugalah ustaz. Macam ni para jemaah sekalian, ya. Kita tengok di negara kita, alhamdulillah, ya, banyak para alim ulama buat pengajian online seperti apa yang saya buat ini. Tapi kalau kita tengok tiap-tiap hari petang mesti ada pengajian yang dipimpin oleh seorang ulama besar Singapura, iaitu Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Dia pun salah satu daripada guru saya, ya. Dan Ustaz Fauzi ni pun pernah berguru dengan Imam Maliki Mekah. Ya. Beliau punya pengajian tiap-tiap hari lepas asar, jam 5 dia start. Ya. Kenapa saya tak nak buat lepas asar? Saya ni anak murid para jemaah sekalian. Itu guru. Jadi adabnya, akhlaknya kepada guru tu bagaimana? Jadi kalau guru ada buat majlis, anak murid jangan buat majlis. Jadi anak murid apa? Ikut majlis guru.
Kita ikutlah sekali, buka handphone kita ke, iPad kita ke, komputer kita ke, ya, kita pun like, kita pun share lah. Ya, bila malam hari tak ada. Ya, sebab itu saya mengadakan majlis, saya mengadakan pengajian. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Bagi siapa yang tanya, itulah ya yang boleh saya jawab, ya. Begitulah yang dididik, ya, para alim ulama kita selalu begitu para jemaah sekalian. Kalau ada majlis yang dipimpin, sudah, kita jangan buat majlis, kita pergi sana, attend majlis dia. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, ya, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, ya, kurniakan beliau kesihatan, ya. Majlis zikir beliau, majlis maulud beliau, ya. Selalu nanti saya tengok, Ustaz punya majlis maulud pada minggu ini, hari Khamis, hari Jumaat, ya, di Masjid Mujahidin, ya. Jadi nanti kita pergi majlis Rasulullah hari Jumaat juga, tapi tak clash dengan majlis maulud Ustaz. Saya tak nak para jemaah sekalian. Supaya apa? Kita jaga adab kita dengan guru ni, jaga adab, ya. Walaupun ada ilmu, tapi kalau tak ada adab, tak bagus para jemaah sekalian, ya. Biarlah ilmu kita sikit cetek, tapi adab kita sangat perlu. Sebab apa? Ada sebahagian dari para alim ulama memperjelaskan apa para jemaah sekalian, dari mulai aku balik sampailah, ya, dari mulai aku balik, ya, sampailah umur aku sekian, aku dah habis dah semua pengajian, semua kitab-kitab, semua aku dah belajar. Tapi dari mula aku diberanakkan sampai aku masuk ke liang lahat, aku tak pernah khatam kitab adab, katanya. Kitab akhlak tak pernah khatam. Jadi apa diperjelaskan apa? Al-adab fauqal ilm, katanya. Adab sopan santun atas ilmu. Maksudnya bukannya ilmu tak bagus, ilmu bagus, tapi orang kalau tak ada akhlak. Sama juga kalau awak masuk kedai, ya, kalau awak masuk kedai, katakanlah saya jual sabun, awak jual sabun juga, ya, awak, ya, katakan awak jual sabun Dynamo, saya jual sabun Dynamo, ya. Awak masuk kedai saya, ya, awak pun tanya, Assalamualaikum, ada jual sabun Dynamo tak? Saya jawab apa? Waalaikumsalam, ada. Tu? Ataupun saya bilang, tu kat atas tu. Apa awak masuk kedai saya? Tak nampak ke? Awak pergi kedai sebelah, awak baru buka pintu tau. Baru buka pintu, yang punya kedai tu bilang apa? Apa khabar? Assalamualaikum. Jemput masuk, mari jemput. Sihat, baik dah lah. Kita bilang, baik. Saya nak beli sabun. Nantilah dulu saya nak tanya khabarkan awak. Dia ajak berbual. Agak-agak mana satu kedai yang awak masuk? Awak masuk kedai saya ke? Awak masuk kedai dia? Ini adab para jemaah sekalian. Confirm tak payahlah beli sabun dekat kedai tu. Masuk kita masuk, kita kena marah, kena tengking. Lebih baik masuk kedai sebelah tu. Macam itulah para jemaah sekalian, ya. Adab begitulah dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita akhlak yang sempurna, adab yang sempurna, ya. Akhlak kita sesama manusia, akhlak kita suami isteri, akhlak anak kepada orang tua, akhlak anak kepada akhlak anak murid kepada guru, ya. Orang tua kepada anak, guru tunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak murid dan seumpamanya, dan akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf para jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan, insya-Allah dalam pengajian kitab Al-Azkar. Dan jangan lupa esok, ya, jam 7.45
pengajian kitab Riyadhus Salihin, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.